Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, barisan-barisan timbalan, barisan-barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua, para pembentang dan hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berhimpun di dalam talian bagi menyatakan penyatuan hasrat kita untuk kecemerlangan pendidikan Negeri Pahang dalam perkongsian amalan terbaik mata pelajaran teras CJ Pelajaran Malaysia SPM Sekolah-Sekolah 5P Negeri Pahang tahun 2023. Dengan keberkatan agar program pada pagi ini berjalan dengan lancar, seterusnya mampu mencapai objektif, sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati juga usaha-usaha kami, ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, putusan-putusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami, memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melarangi perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dikasihi, program pengupayaan pemimpin pendidikan Pahang atau lebih dikenali sebagai 5P sememangnya amat sinonim di bibir warga pendidik di negeri Pahang ini. Apatah lagi, 5P merupakan sebahagian program utama dalam transformasi pendidikan Pahang TPP melalui 3 inisiatif. Pertama, inisiatif 3, peningkatan kualiti dan keberkesanan MLT. Inisiatif 4, peningkatan kualiti dan keberkesanan SLT. Inisiatif 8, memacu transformasi pendidikan. Maka oleh sebab itu, sudah semestinya demi kepentingan bersama, perkongsian amalan terbaik sudah semestinya menjadi sebahagian strategi untuk kita memajukan pendidikan di negeri ini. Hadirin sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih sulaman mesra satukan jiwa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Sariah Nazila
binti Syamri alias Muhammad Khatib daripada SMK Cerebral untuk buat perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Trust SPM sekolah-sekolah 5P bagi subjek matematik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator bagi program perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Trust pada hari ini. Yang berbahagia Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran JPNP, yang dihormati Pegawai-Pegawai Sektor Pembelajaran JPNP, Pegawai-Pegawai PPD daerah-daerah Negeri Pahang, seterusnya semua guru-guru dan para pelajar yang sama-sama menonton siaran YouTube perkongsian pada hari ini. Saya Cikgu Sariah Nazila binti Sa'amri dari SMK Cerebral. Alhamdulillah, pada hari ini saya berpeluang untuk bersama-sama untuk berkongsi amalan terbaik bagi mata pelajaran matematik. Seterusnya. Okey, sekadar perkongsian pencapaian SPM 2021 bagi SMK Cerebral. Kalau dilihat di situ dengan target pada asalnya ETR itu 2.57, kami berjaya melepasinya dan mencapai 2.41 dan 100% pelajar lulus dengan semua A 4 orang, dan kedudukan negeri Alhamdulillah tempat yang ke-7, dan sekurang-kurangnya 5A calon kami daripada 54 orang, 35 orang telah berjaya mendapat sekurang-kurang 5A. Seterusnya. Okey, sepintas lalu SPM 2021. Okey, kalau dilihat yang telah dipetak merahkan itu adalah mata pelajaran matematik dengan TOV-nya 5.63 dengan ETR-nya 1.76. Okey, kami telah berjaya melepasi ETR mendapat 1.57. Seterusnya. Okey, pencapaian mata pelajaran matematik seperti yang telah saya nyatakan tadi, kami telah berjaya mencapai 1.57 mengatasi ETR, dan jika dilihat adalah GPMP terbaik kami untuk tempoh 5 tahun. Seterusnya. Okey, inilah angan-angan pada tahun lepas 2021 untuk mencapai grade purata mata pelajaran 1.76 dengan cabaran pada kami melihat TOV GPMP mata pelajaran matematik adalah rendah, iaitu 5.63, itu paling tinggi berbanding mata pelajaran Trust yang lain. Jadi pencapaian ini kalau dilihat adalah sangat rendah dan jauh daripada sasaran, iaitu yang kami ingin capai itu 1.76. Jadi untuk ukuran prestasi utamanya, kami ingin meningkatkan GPMP matematik sebanyak 3.87 mata daripada 5.63 kepada 1.76 dalam SPM 2021. Jadi sasaran kami, skop kami adalah fokus kepada kesemua pelajar tingkatan 5, iaitu 54 orang murid tingkatan 5 ini. Okey, pendekatan yang kami guna dengan programnya, dengan cita-citanya, shoot to the moon, sebab kita kata biar kita dengan cita-cita yang tinggi, impian yang tinggi, sekurang-kurangnya jika tak tercapai, shoot to the moon, at least shoot to the star. Okey, di bawah program ini kami menggunakan beberapa pendekatan, iaitu program Embrace the Sun, Touch the Sky, ICU dengan Guru Muda Max Badi, Baby Hour, Sehening Subuh dan juga Platinum Deal. Nanti saya akan terangkan sedikit tentang program ini. Seterusnya. Pendekatan dan kaedah pelaksanaannya, yang ini kita akan lihat kepada selepas peperiksaan pertengahan tahun dan juga selepas peperiksaan percubaan SPM. Teruskan. Okay, kita mulakan dengan selepas peperiksaan pertengahan tahun. Okay, jika dilihat pada keputusan pada peperiksaan pertengahan tahun, ternyata kami masih lagi 16 orang pelajar gagal atau istilahnya tidak menguasai lagi untuk mata pelajaran matematik ini pada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi langkah pertama panitia ialah mengesan apakah punca kekangan pelajar ini sehingga mereka masih belum menguasai. Jadi kami menumpukan pada kertas 2 ketika itu, iaitu tajuk pengekangnya ialah statistik, insurans, ungkapan algebra dan juga penjemaan. Apa program intervensi yang kami jalankan?
yang kami namakan My Baby Hour. Sebabnya ketika ini untuk pengetahuan pelajar-pelajar SMK Cerebral sebenarnya adalah sepenuhnya pelajar yang tinggal di asrama. Tapi pada ketika ini pelajar ini bercuti. Okey, jadi panitia telah menjalankan program nama My Baby Hour ni, iaitu sebenarnya ia lebih kepada kelas bimbingan yang dijalankan secara atas talian atau online. Apa pendekatan yang telah dibuat? Penerangan konsep dan latih to be berbentuk topikal kerana kami telah mengenal pasti tajuk-tajuk pengekangnya. Bila dilaksanakan, kami laksanakan setiap Isnin dan Rabu pada jam 8.30 sehingga 10 malam. Siapa yang dipertanggungjawabkan? Inilah antara yang dipertanggungjawab 3 orang guru mata pelajaran, iaitu saya sendiri dan 2 orang lagi guru. Kami telah laksanakan selama 2 minggu dan telah selesai. Okey, teruskan. Selain pada itu, program yang telah dijalankan selepas pertengahan tahun, ini antaranya Embrace the Sun, Touch the Sky, ICU dan Platinum Deal. Sedikit penerangan. Okey, untuk Embrace the Sun ini sebenarnya adalah program pra-test dan post-test. Okey, kami bahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang telah melepasi OTI 2 dan juga yang satu lagi adalah kumpulan yang tidak melepasi OTI 2. Okey, apa yang pendekatan yang kami gunakan? Pelajar-pelajar ini kedua-duanya, okey, kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua ini dibekalkan satu set soalan pengengkang kecemerlangan mereka, iaitu daripada 4 tajuk: ungkapan algebra, rumus algebra, persamaan linear dan ketaksamaan linear. Telah dijalankan pra-test, kemudian bila telah dikenal pasti keputusannya, okey, kami guru-guru telah memberikan penerangan semula setiap topik pengekang itu dan memberi latih to be. Seterusnya, setelah tempoh untuk membuat penerangan dan latihan, kami telah menjalankan post-test. Sebentar lagi kita akan tunjukkan perbandingan impaknya atau perbandingan pencapaian pelajar ini ketika pra-test dan juga selepas post-test. Okey, Touch the Sky, apa programnya? Okey, Touch the Sky ni sebenarnya kami bahagikan soalan-soalan atau item-item ini mengikut aras. Kita namakan troposfera, stratosfera, mesosfera dan termosfera. Bila dijalankan ketika kelas tambahan yang kami diperuntukkan setiap hari Selasa, dan soalan juga adalah berbentuk topikal. Okey, untuk ini kedua-dua kumpulan ini berbeza. Okey, untuk kumpulan yang melepasi OTI 2, kami mulakan kelas ini dengan mesosfera, iaitu item aras sederhana dan tinggi. Okey, kemudian bila dah berjaya, kami teruskan dengan termosfera, iaitu item pelbagai aras. Manakala untuk kumpulan yang tidak melepasi OTI lagi, kami mulakan kelas dengan item aras rendah, iaitu troposfera, dan diikuti dengan stratosfera, itu item aras sederhana. Kemudian seterusnya program yang kami jalankan ialah ICU. Okey, memandangkan pelajar-pelajar ni adalah pelajar di asrama. Okey, bagaimana pendekatannya? Okey, kedua-dua kumpulan ini kami akan bekalkan set soalan. Kami telah bekalkan set soalan topikal yang kami beri pada setiap hari Jumaat dan memberi tempoh 3 hari pada pelajar ini untuk selesaikan. Okey, bagi pelajar yang telah melepasi kumpulan yang telah melepasi OTI, pelajar ni dia akan berjumpa dengan guru pada setiap hari Isnin berikutnya. Maknanya setiap hari Isnin dia akan berjumpa guru guru matematik mereka untuk menyimak jawapan. Sebab pelajar ini pelajar yang telah menguasai atau pelajar yang telah melepasi target tadi. Tetapi untuk pelajar yang kumpulan yang kedua, pelajar ini juga yang telah dibekalkan soalan topikal dan telah diberi tempoh 3 hari untuk selesaikan, dia akan jumpa mentor. Pada hari Isnin itu mereka akan kena berjumpa dengan mentor atau iaitu guru pada jam 2 hingga 3 petang setiap hari Rabu. Kita bagi tempoh. Mereka bukan pada hari Isnin. Kita bagi satu slot, betul-betul satu slot 1 jam itu pada setiap hari Rabu. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya, okey. Yang keempat ni program yang kami jalankan iaitu guru muda, iaitu Max Buddy.
bila digunakan semasa PDPC dan juga satu slot pada hari Sabtu setiap jam 3 hingga 4.30 petang. Okey, masih lagi menggunakan dua kumpulan tadi. Untuk kumpulan yang telah melepasi OTI 2, guru menyediakan mereka untuk bertindak sebagai max buddy, iaitu sebagai sumber rujukan pada rakan-rakan ya. Pelajar ni akan diberikan tempoh untuk selesaikan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan oleh guru. Kemudian hasil kerja pelajar ini akan disemak dulu ya. Guru-guru, ni sedikit tambahan kerja guru-guru, kita kena semak. Kami semak dulu hasil kerja mereka sebelum mereka ini diberikan tanggungjawab sebagai sumber rujuk. Ya, ketika PDPC juga mereka ini jadi sumber rujuk ya, ketika walaupun tidak duduk dalam betul-betul secara kumpulan, guru perlu mengajar lagi masih PDPC, mereka juga menjadi sumber rujuk masa PDPC. Tapi pada hari Sabtu memang mereka ini akan duduk dalam kumpulan yang telah ditetapkan dan menjadi sumber rujuk. Okey, untuk kumpulan yang tidak melepasi OTI 2 tadi, okey, pelajar ni diletakkan dalam kumpulan bersama seorang MAC buddy semasa kelas PDPC dan juga setiap hari Sabtu jam 3 petang. Tapi tidak diwajibkan ketika PDPC. Ketika PDPC itu mereka merujuk MAC buddy mereka, boleh merujuk MAC buddy mereka selepas PDPC jika ada penerangan lanjut yang diperlukan hasil daripada PDPC pada hari itu. Tapi ketika hari Sabtu mereka ni memang akan berada bersama-sama MAC buddy mereka, iaitu mereka akan dibekalkan satu set soalan dan dia akan berikan tempoh untuk menyelesaikan soalan mengikut tajuk yang ditetapkan oleh guru. Kemudian mereka akan bincangkan bersama-sama dengan MAC buddy mereka. Pada ketika ini mentor atau guru tetap juga akan berada di sekolah, tapi lebih kepada sumber rujukan jika buddy mereka tidak berjaya untuk selesaikan. Kemudian seperti biasa, pelajar-pelajar ini setelah mereka berusaha, kadang-kadang mereka nak merasa dihargai. Jadi kami mewujudkan satu program di bawah panitia yang dinamakan Platinum Deals. Ini sebenarnya lebih kepada cenderahati kepada pelajar-pelajar. Okey, untuk kumpulan manusia OTI 2 tadi, pelajar dengan peningkatan markah tertinggi setiap kelas diberikan hadiah setiap kali pentafsiran. Okey, peningkatan markah ahli kumpulan juga dia akan ambil kira ya. Untuk tengok kalau kata ahli kumpulan dia ada 2 orang bawah dia, dua-dua tu markah dapat peningkatan 10 markah setiap seorang, maka peningkatan ahli kumpulan juga akan dapat dan akan diambil kira sebagai peningkatan guru muda tadi ya, buddy itu tadi. Ini sebenarnya lebih kepada kami nak bagi sebagai satu rangsangan untuk buddy ini membantu ahli-ahli kumpulan dia. Jadi yang kumpulan yang kedua tadi, pelajar ni kita akan pilih 3 pelajar yang mendapat peningkatan markah tertinggi setiap kali pentafsiran. Teruskan. Okey, yang ini pilihan tajuk dan tahap penguasaan untuk program Embrace the Sun. Okey, kalau kita lihat di sini, bila kami melakukan analisis item, ternyata yang menjadi masalahnya untuk ungkapan algebra ini adalah item-item yang aras tinggi, manakala persamaan linear juga aras tinggi. Tetapi untuk ketaksamaan linear dan rumus algebra, ternyata pelajar ini menghadapi masalah untuk aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Teruskan. Seterusnya. Okey, ini adalah analisis item post dan pre-test mengikut tajuk ya. Untuk pengetahuan yang ini adalah Platus tidak menguasai ya. Pada peringkat awal kalau lihat di sini, ungkapan algebra untuk pre-test hanya 32% yang tidak menguasai. Persamaan linear untuk aras rendah juga begitu, rendah juga peratusnya. Okey, selepas lihat di situ, selepas dijalankan penerangan, dijalankan latih tubi, maka ternyata ketika dijalankan post test, pelajar-pelajar orang kata tiadalah yang bermasalah untuk item ungkapan algebra dan juga persamaan linear bagi aras rendah, begitu juga dengan aras sederhana. Okey, kalau tengok pula di situ aras tinggi, pretest dia 77% pada ketika pretest. Tapi setelah kami jalankan okey, pengajaran semula, penerangan konsep semula, latih tubi, ternyata alhamdulillah
tidak menguasai menurun terus kepada 28%. Begitu juga kita lihat yang tajuk-tajuk lain juga terdapat pengurangan peratus pelajar yang tidak menguasai di situ. Kita teruskan. Okey, impak program ni. Saya suka berkongsi impak program ni menggunakan data supaya kita nampak dengan lebih jelas apakah impak program yang telah kami jalankan. Teruskan. Okey, perbandingan keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Saya berusaha dengan pelbagai-bagai program, kita bandingkan dengan percubaan SPM 2021. Kalau lihat peperiksaan pertengahan tahun, grade purata mata pelajaran 5.67 ketika trial, alhamdulillah menjadi 5.09%. Okey, teruskan. Kita tengok perbandingan peratus pelajar mendapat grade cemerlang. Ketika peperiksaan pertengahan tahun, masih belum ada pelajar yang mendapat A+, dua orang mendapat grade A dan A- 9 orang dengan bilangan grade cemerlangnya 11 orang. Jadi peratusnya pelajar yang mendapat grade cemerlang 20.37. Manakala ketika trial telah dapat 2 orang pelajar mendapat grade A+, seorang pelajar mendapat grade A, seorang pelajar mendapat A- dan bilangan peratus pelajar yang cemerlang itu sebenarnya 12. Ada typo sedikit situ, tersalah type. Jumlahnya adalah 12 orang pelajar yang cemerlang dengan peratusnya 29%. Teruskan. Okey, kalau kita tengok pula perbandingan peratus lulus atau tidak menguasai dan tidak menguasai, kita lihat ketika peperiksaan pertengahan tahun 16 orang pelajar gagal dengan peratus lulusnya hanya 70.37. Ternyata pada peperiksaan percubaan daripada 16 pelajar yang gagal hanya tinggal 6 orang dengan peratus lulusnya 88.88% dengan peningkatan 18.51%. Okey, kita tengok pula apakah yang kami lakukan selepas peperiksaan percubaan SPM. Teruskan. Okey, kami telah menetapkan 4 fasa perancangan yang berfokus panitia matematik, iaitu fasa selepas trial yang dijalankan selama seminggu, kemudian fasa kedua yang semasa cuti, fasa ketiga 3 Januari hingga 25 dan seterusnya fasa keempat iaitu ketika pelajar-pelajar ini berjuang untuk ujian bertulis SPM 2021. Okey, lihat fasa 1 tu ada beberapa program di situ, Touch the Sky, Check and Redo, itu pembetulan percubaan SPM 2021, Study Smart iaitu menggunakan soalan topikal, kertas 2 bahagian A dan bahagian B, bengkel teknik menjawab yang 100% dikendalikan oleh kami guru mata pelajaran. Kemudian ada audit pembetulan. Ketika fasa 2, sebab ketika ini adalah dalam cuti, Study Smart iaitu antara pelajar-pelajar itu sendiri, kami bekalkan dengan set soalan percubaan negeri lain, Kelantan, Terengganu, SPP dan ada lagi beberapa buah negeri tambahan. Iaitu kelas online secara Google Meet dijalankan oleh guru dan juga sebenarnya ada pelajar. Nanti kita cerita sedikit. Okey, dan pendekatan baby hour yang ketika selepas peperiksaan pertengahan tahun itu masih diteruskan. Kemudian Map Buddy kali ini ketika dalam cuti dijalankan secara atas talian. Kemudian fasa ketiga iaitu bulan Januari sehingga 25 Februari kami telah mengadakan mock test, iaitu soalan menggunakan soalan trial, satu set soalan trial untuk melihat perkembangan pelajar atau tahap persediaan pelajar untuk SPM sebenar. Masih diteruskan Platinum Deal, Map Buddy dan juga kelas bimbingan berfokus. Okey, teruskan. Okey, selepas peperiksaan percubaan, ternyata kami masih ada pelajar yang gagal, iaitu 6 orang pelajar gagal dan kali ini sebab 6 orang saja pelajar gagal, untuk program intervensi kami tarik sekali dengan pelajar yang mendapat grade E iaitu seramai 5 orang dalam peperiksaan percubaan 2021. Okey, puncanya kami kesan juga punca. Kenapa? Cara kami mengesan adalah menggunakan apakah tajuk kekangan mereka ini. Jadi nampak di situ banyak lagi kebarangkalian dengan bentuk geometri, dengan penakulan logik dan yang lain-lain. Okey, apa intervensi yang kami jalankan? Alhamdulillah pelajar-pelajar kami 100% duduk di asrama.
Jadi dan salah seorang guru mata pelajaran adalah adalah juga warden. Okey, dan maknanya kerap kalilah kami dapat laksanakannya, iaitu program yang dinamakan Sehening Subuh. Kenapa namanya Sehening Subuh? Kerana kelas bimbingan ini kami jalankan secara bersemuka pada jam 5.30 sehingga 5.30 pagi sebelum subuh. Okey, setiap hari Sabtu dan Ahad. Sebenarnya pelajar ni Sabtu dan Ahad ni biasa dia ada qiyamul-lail. Jadi itu yang kami menggunakan kesempatan sebenarnya selepas qiyamul-lail kami terus tarik mereka untuk kelas bimbingan ya, kelas bimbingan secara bersemuka. Kami bawa mereka ni belajar di rumah warden ya. Okey, tempoh pelaksanaan 22 bulan 1 sehinggalah SPM. Teruskan. Seterusnya. Okey, tadi kalau lihat memang banyak juga program yang kami laksanakan selepas trial, tapi saya memilih untuk bercerita atau menerangkan secara lebih terperinci satu program yang kami jalankan, iaitu Maths Buddy. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kenapa kami panitia memilih program ini sebagai program utama, iaitu Maths Buddy ni ya? Kerana kami memikirkan impak yang memberikan impak paling tinggi ialah program ini. Kenapa? Kerana pelajar ini duduk di asrama, masa mereka lebih dengan rakan-rakan mereka berbanding dengan guru. Okey, penyumbang utama bagi kami, Maths Buddy ini penyumbang utama kecemerlangan anak-anak pelajar kami. Ketika masa mereka bercuti, kami guru-guru tetap mengadakan Google Meet untuk perbincangan soalan-soalan. Tapi yang lebih berkesan ialah bila Maths Buddy ni tetap dijalankan. Maknanya pelajar ini sebenarnya mengambil inisiatif sendiri. Mereka membuat kumpulan study mereka, kumpulan belajar mereka sendiri. Okey, mereka meletakkan buddy mereka sebagai gurunya, mentornya, dan mereka berbincang soalan-soalan tertentu. Okey, sangat bagus ni sebenarnya. Mereka lebih, orang kata kalau harapkan guru saja ketika itu rasa tidak mencukupi bagi mereka. Jadi mengambil inisiatif, mereka mengadakan kelas mereka sendiri. Okey. Kemudian kenapa lagi Maths Buddy ini sangat orang kata memberi sumbangan, memberi impak dalam kejayaan ini. Kami SMK Seri Gura diberi orang kata dugaan yang besar. Betul-betul ketika minggu SPM, minggu pertama SPM, kami telah diuji dengan COVID-19. Jadi pengetua dan pentadbir sekolah mengambil keputusan untuk guru-guru tidak berjumpa, tidak boleh bersemuka dengan pelajar-pelajar atau calon-calon SPM 2021 sepanjang peperiksaan. Jadi bayangkan ketika ini, jika Maths Buddy ini tidak berfungsi, okey, bagaimana mereka hendak belajar matematik ini tanpa sumber rujukan, iaitu sumber rujukan utama mereka iaitu guru. Jadi kami guru-guru bekalkan soalan-soalan untuk mereka lakukan ulang kaji bersama-sama dengan buddy mereka. Okey, kita tengok ya di sini apa sebenar Maths Buddy kami ni ya. Siapa mereka? Program ini mensasarkan kesemua sekali 54 orang calon SPM 2021. Buddy itu adalah pelajar yang telah mendapat grade B dan ke atas. BFF ini Best Friend Forever. Saya selalu menekankan pelajar, BFF ini Best Friend Forever untuk Maths ya. Kalau nak teruskan terpulang ya. Jadi siapa mereka? Pelajar yang perlu dibimbing dan mendapat grade C+ dan ke bawah. Apa bahan-bahan yang kami gunakan? Kami gunakan item dari percubaan negeri dan juga set item topikal. Okey, masa pelaksanaan semasa PDPC, masih ada lagi ya, semasa PDPC kami gunakan Maths Buddy ini dan juga satu slot khas untuk program Maths Buddy iaitu pada hari Sabtu jam 3 sehingga 4.30 petang. Okey, kumpulan ni, pelajar ni sebenarnya dibahagikan kepada kumpulan dengan bilangan ahli kumpulan 3 atau 4 orang setiap kumpulan ya, di mana satu buddy kemudian 2 atau 3 BFF.
Okey, ini bergantung sebenarnya kepada kalau BFF-nya pelajarnya ada grade E dengan F, kami tak masukkan bawah satu badi. Kami letakkan seorang je paling tidak pun dalam bawah satu badi itu yang mendapat grade E dan grade F ataupun D. Sebab kita tak nak bebankan sangat pelajar menjadi badi itu. Okey, teruskan. Okey, Maths Buddy ni semasa PDPC apa yang dibuat, kemudian semasa kelas hari Sabtu apa yang telah mereka laksanakan. Okey, semasa PDPC sepelajar akan mereka akan duduk dalam kumpulan mengikut kumpulan mereka, seorang badi dan juga BFF tadi, akan dibekalkan satu set soalan dan diberi tempoh untuk selesaikannya sendiri dulu. Kemudian guru akan memberikan jawapan dan pelajar semak. Okey, ketika ini guru tidak memberikan penerangan sepenuhnya kenapa, bagaimana soalan ini diperolehi, konsep apa yang perlu dipelajari, lebih kepada guru memberikan jawapan untuk mereka semak. Okey, jadi pelajar ini setelah guru memberikan jawapan, dia akan kenal pasti setiap kesalahan mereka daripada set soalan yang mereka dah buat dan telah disemak tadi, dan mereka akan melakukan audit kendiri, audit kendiri, dan kemudian akan merujuk kepada badi masing-masing untuk memahami konsep tajuk bagi setiap soalan yang mereka salah. Okey, saya gemar untuk bercerita lebih lanjut tentang audit kendiri dan berkongsi sedikit apa yang kami buat untuk audit kendiri ini. Okey, cikgu-cikgu yang sama-sama menonton, anak-anak pelajar yang juga ada bersama-sama ni, ini tanggungjawab utama untuk audit kendiri adalah pelajar itu sendiri. Kita bagi satu tanggungjawab untuk mereka sendiri. Okey, itu sebab namanya audit kendiri. Apa yang perlu mereka lakukan? Katakanlah cikgu bagi contoh lah, pelajar A. Okay, selepas diberi satu set kertas satu, guru memberikan jawapan. Pelajar ini semak. Dan kena pasti soalan-soalan yang dia salah. Katakan dia dapat 15 soalan yang salah kertas satu. Daripada 40 soalan tu, 15 soalan yang salah. Apa yang perlu dia buat? Catatkan 15 soalan yang salah ini dalam senarai semak audit kendiri. Okey, kemudian kenal pasti setiap satu soalan itu dari tajuk apa. Okey, dah kenal pasti, dah dapat kenal pasti 15 soalan ini tajuknya dari tajuk yang mana. Apa yang perlu dibuat? Okey, sekarang pelajar itu perlu mendapatkan kepastian bagaimana untuk menyelesaikan soalan-soalan itu dan kenapa mereka salah. Bagaimana mereka nak rujuk? Okey, sekali lagi, pelajar ini perlu ada rasa tanggungjawab sendiri. Mereka boleh rujuk. Yang pertama, nota atau buku teks mereka. Jika tak faham juga, baca, cuba memahami contoh-contoh diberi, cuba memahami konsep untuk soalan itu. Apa yang perlu dibuat? Dia perlu dapatkan badinya. Kemudian apa yang dibuat? Jika badi juga tak berjaya, okey, barulah mereka merujuk pada mentor masing-masing, iaitu guru mata pelajaran. Okey, jadi selepas selesai proses audit kendiri ini, setiap kali audit kendiri ini, guru akan membekalkan soalan satu set yang lain pula untuk pelajar ini mencuba menyelesaikan soalan itu di masanya yang sendiri. Masa sendiri, bukan semasa PDPC itu dah. Okey, kemudian dapatkan jawapan. Okey, sekarang apa yang perlu dibuat untuk selepas dia menyelesaikan soalan set yang kedua ini? Pelajar ini perlu kenal pasti lagi sekali soalan mana yang dia salah. Okey, katakan tadi soalan dia salah 15 soalan pelajar A ni. Soalan bila buat set kedua 15 soalan lagi ya cikgu. Ya anak-anak murid. Tapi jangan risau. Tengok pula 15 soalan ini dari tajuk yang mana. Adakah tajuk yang sama yang mereka salah di set 1? Jika ternyata 15 soalan ni, kata 5 soalan tu masih lagi adalah tajuk yang sama daripada set soalan pertama tadi, bermakna
penerangan konsep yang diterima atau sumber rujukan yang dia rujuk sebelum ini masih belum berjaya memberikan penerangan yang betul-betul dapat pelajar ini fahami. Okey, jadi apa pelajar ni perlu buat? Dia perlu dapatkan fahaman itu, pemahaman itu, rujuk guru mereka. Okey, itu sedikit tentang bagaimana audit kendiri yang kami laksanakan. Okey, pelaksanaan semasa kelas 1 pula ya. Badi dan BFF ini akan dibekalkan satu set soalan untuk mereka selesaikan bersama-sama. Kemudian Badi ini guru akan bekalkan satu skema sebagai sumber jawapan untuk memberi keyakinan pada mereka apa yang mereka cuba terangkan pada kawan-kawan mereka atau BFF mereka ini adalah jawapan yang betul. Okey, seterusnya. Okey, impak program sekali lagi saya suka untuk berkongsi data yang kami perolehi menggunakan perbandingan keputusan, percubaan dan juga SPM sebenar. Silakan. Okey, melihat di sini, okey, jika kita lihat ketika trial, ketika percubaan dengan grade purata yang masih lagi tinggi iaitu 5.09, alhamdulillah ketika SPM sebenar kami berjaya mendapat 1.57, jelas jauh meninggalkan melepasi ETR kami sebanyak 0.22 peningkatannya, iaitu kami berjaya mendapat 1.57. Teruskan. Okey, suka saya membuat perbandingan keputusan peratus pelajar yang cemerlang. Jika dilihat trial tadi, dengan A plusnya baru 2 orang, dengan A-nya seorang, A minusnya 9, di bilangan A plus, A dengan A minus itu peratus cemerlangnya di situ sepatutnya 12 ya. Dengan peratus pelajar yang mendapat grade cemerlang baru 29%. Tetapi alhamdulillah, impak orang kata kesan daripada kesungguhan pelajar untuk belajar, untuk sama-sama sentiasa memberi kerjasama program-program yang cikgu yang kami cikgu-cikgu matematik usahakan, rancangkan. Alhamdulillah, daripada 54 orang pelajar kami, 3 orang mendapat grade A plus, A kami 41 orang, A minus kami 2 orang, dengan bilangan grade cemerlang 46 orang, peratusnya 85.19%. Okey, seterusnya. Okey, melihat perbandingan peratus lulus dan tidak menguasai trial, ketika trial kami masih berhadapan dengan 6 orang pelajar tidak menguasai dengan peratus 11.11, iaitu lulusnya 48 orang dengan peratus lulus 88.88. Ketika SPN, alhamdulillah angka untuk pelajar-pelajar yang tidak menguasai tiada, kosong sahaja. Kesemuanya 54 orang pelajar kami lulus dengan peratus lulus 100%. Seterusnya. Okey, inilah tim matematik untuk SPN 2022 untuk SMK Seribera. Berubah wajah dah 2 orang ya. 2 orang masih kekal di SMK Seribera, 2 orang lagi guru matematik yang tahun lepas telah orang kata bertukar untuk berkhidmat menyumbangkan bakti ke sekolah baru. Doakan kejayaan kami, begitu juga kami doakan kejayaan anak-anak pelajar calon-calon SPN 2022. InsyaAllah ya, doa kami, doa anak-anak murid berdoa, insyaAllah kejayaan milik kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan. Terima kasih kepada Cikgu Sariah Nazila binti Samri alias Muhammad Khatib daripada SMK Seribera di atas perkongsian amalan terbaik mata pelajaran TRAS SPM Sekolah 5P. Semoga apa yang dikongsi semestinya menjadi panduan bagi kita dalam menyusun gerak kerja demi kecemerlangan pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan seterusnya negeri. Banyak kelok ke penarik, elok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedak di atas para,
anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga apa yang kita kongsikan dapat dimanfaatkan kepada seluruh murid-murid dan pelajar SPM yang akan menduduki SPM tahun 2022 ini akan memperolehi kejayaan, insya-Allah. Saya akhiri majlis dan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran SPM sekolah-sekolah 5P dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.